Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi untuk hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan Assessment Unit Plan 1 iaitu tentang mengenal pasti ciri-ciri perniagaan OBU dari segi milikan, jenis aktiviti, sektor, skala dan sektor perniagaan lah. Okey, ada dua kat situ. Sektor perniagaan dengan sektor tu sama. Okey, nak cikgu betulkan tajuk dia. Okey, maksudnya dekat sini kamu dikehendaki menghasilkan satu laporan ataupun satu folio yang mana kamu perlu memilih satu jenis perniagaan yang ada di Malaysia. Okay, ada banyak jenis perniagaan di Malaysia. Kamu pilih saja satu. Contohnya D-Herbs, contohnya TM, contohnya apa sahaja jenis perniagaan yang boleh kamu pilih lah. Cadbury ke apa ke. Okay, kamu pilih satu. Kemudian kamu akan jadikan dia folio. Okay, cikgu tunjuk satu persatu bagaimana pelaksanaan folio inilah. Okey, ini merupakan, apa yang kamu lihat di hadapan kamu ini adalah merupakan arahan atau tugasan yang perlu kamu laksanakan, yang mana cikgu pun dah akan share dalam grup kita nanti supaya menjadi rujukan kepada kamu. Okey, yang mana kamu dikehendaki mencari satu maklumat berkaitan dengan sejenis perniagaan OBU, mencari maklumat tentang sejenis perniagaan OBU di Malaysia. Yang mana dalam maklumat-maklumat tersebut adalah terdiri daripada pertama aktiviti perniagaan. Apa aktiviti perniagaan ni? Macam adakah perniagaan itu beraktivitikan barang, dijual barang, ataupun perkhidmatan ataupun barang dan perkhidmatan. So kamu kena kenal pasti. Okey, yang kedua milikan perniagaan. Okey, milikan perniagaan ni macam biasa kita boleh tahu daripada nama dia sahaja ataupun apabila kamu membaca latar belakang dia, kamu tahulah apa jenis perniagaan. Okey. So yang kedua adalah skala perniagaan. Okey, skala perniagaan ni ada dua, kita dah belajar. That's why kita buat assessment ni adalah untuk menguji anda kelas. Okey, skala perniagaan kita nak tengok adakah skala dia skala antarabangsa pada peringkat zon ataupun pada peringkat antarabangsa zon ataupun satu lagi apa ya? Ataupun pada peringkat domestik, peringkat domestik sama ada dia daripada tempatan, negeri atau kebangsaan. Yang antarabangsa tadi global ataupun zon. Alhamdulillah ingat juga. Okey, next adalah sektor perniagaan. Sektor kita belajar ada 3. Okey, sektor pertama ni apa? Sektor kedua ni apa? Sektor ketiga ni apa? Kalau dia perniagaan ini terlibat dalam 2 jenis sektor, tulislah dua-dua, tak ada masalah. Okey, so maklumat kamu ini mestilah disediakan dalam bentuk laporan atau folio. Macam mana? Kejap lagi cikgu akan share dalam grup kita contoh dia. Okey, kemudian tidak melebihi, kalau boleh saya nak 6 saya nak 6 muka surat. 6 muka surat supaya bila di print out nanti ada depan belakang dia. Depan ada muka, belakang pun ada muka. Okey, kejap saya nak 6 muka surat lah. Ya. Kemudian murid-murid bebas memilih jenis perniagaan yang wujud di Malaysia. Cikgu kalau saya tak buat 6, saya combinekan jadi 2 atau 3 boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Terpulanglah janji yang penting. Aktiviti perniagaan, semua benda yang saya nak ni ada, yang diperlukan ini wujud. Ada tak kamu pandai menilai atau mengenal pasti apakah perkara-perkara ini wujud dalam perniagaan tersebut? Itu yang penting lah. Okey, boleh Ini adalah ini yang kamu lihat ni adalah contoh yang saya sediakan supaya memudahkan kamu. Saya dah ambil D-Herbs, maka kamu jangan ambil D-Herbs lah, kamu ambil yang lain. Ini contoh saja, okey? So contoh kita panggil folio ataupun laporan macam tu sebab nanti akan di print out dan akan saya combinekan dia, stapler ke, jadikan dia macam buku dan sebagainya. Okey, ini page 1. Okey, ini page 1. Okey, page 2, page 3, page 4, page 5 dan page 6. So nanti saya tunjukkan dengan lebih terperinci. Page 1 iaitu muka hadapan. Okey. Pertama kena ada logo syarikat, kedua logo perniagaan, tidak semestinya syarikat. Kalau kamu jumpa tu milikan tunggal lah. Kalau kamu jumpa di koperasi, maka koperasi lah. Cuba cari.
ada perniagaan yang jenis koperasi, koperasi, ada koperasi, kamu carilah. Kalau kamu berminat untuk kaji perniagaan jenis apa, maka kamu pilih, okey. Kemudian nama syarikat, nama kamu dan kelas kamu, nama kamu dan kelas kamu. Okey, kemudian logo sekolah, logo sekolah, kemudian tajuk. Okey, yang ini pun kena tulis. Ni perniagaan 3766 ni kena tulis. Okey, boleh, ini adalah muka hadapan. Kita tengok. Okey. Kena ada nama syarikat, ada nama syarikat. Nama syarikat. Okey. Kemudian yang ini dia, kalau kamu boleh tengok sejarah penubuhan syarikat, sejarah penubuhan syarikat. Penubuhan awal syarikat di Herbs Holding Malaysia Berhad, M tu Malaysia lah. Dahulu dikenali sebagai dikenali sebagai di Healthy Marketing, ditubuhkan pada September 2010. Tak perlu banyak pun. Cukuplah setakat yang itu, sejarah penubuhan dia, bila dia ditubuhkan dan sebagainya. Okey, kalaulah kamu ni memang betul-betul faham apa yang kita dah belajar kelas. Okey, bila ditunjuk kat situ syarikat di Herbs Holding M Malaysia, bermaksud syarikat ini bukan setakat berada di Malaysia, dia telah pun berada di luar negara. That's why dia letak situ M, kerana ada nama syarikat dia yang ada di luar negara. Dekat situ kita dah tahu dah skala dia macam mana. Sebelum kita baca daripada sejarah pun kita dah tahu. Okey, so ini sejarah, sikit tak payah banyak. Kemudian kena tahu siapa pengasas dia. Pengasas tu siapa yang tubuhkan dia. Mesti akan ada. Kemudian pengasas di Herbs. Ini nama dia lah. Nama dia. Okey. Cikgu tak letak gambar boleh ke? Boleh. Tapi kalau boleh letaklah gambar. Kemudian saya ada jumpa. Saya siasat. Saya buat research. Oh, dia ada trademark. Maka saya letaklah trademark dia. Kalau tak ada, tak payah letak. Okey, ini adalah muka surat ketiga ataupun selepas muka surat yang tadi. Okey, dalam yang ini kamu kena buat milikan dan aktiviti perniagaan. Dalam ni kena terangkan milikan atau aktiviti perniagaan. Okey. Okey, apa dia milikan perniagaan dia? Yang biru ni saya highlight dulu. Saya highlight dulu yang biru ni. Iaitu sebuah milikan perniagaan syarikat sendirian Berhad. Sebab dia tak kata Berhad, dia kata dia syarikat sendirian Berhad. Boleh baca latar belakang dia. Dan menjalankan aktiviti berbentuk barang. Kenapa? Jadi saya terangkanlah dekat sini. Saya dah kata dia syarikat, kemudian saya terangkan dia dekat sini. Okey, pada awal pertubuhan syarikat ini nampak dia sendiri tulis. Maka saya tahulah syarikat sendirian Berhad kerana dia dimiliki oleh Datuk Alif Syukri. Okey, bukanlah Berhad, syarikat besar, bukan. Okey, syarikat DIHAP sudah berpindah ke bangunan 4 tingkat dengan seramai 15 orang pekerja. Okey, telah menghasilkan 30. Ini dia punya ni lah. So, barang, kenapa dia barang? Sebab dia cakap produk utama dia adalah bedak asas, produk pelangsingan, minuman. Ni kan barangan. Jadi, saya letak barang lah dekat sini. Okey, faham? Okey, muka surat keempat. Okey. Tadi milikan perniagaan. Mula-mula tadi sejarah penubuhan, kemudian milikan dengan barang, dengan aktiviti. Kemudian yang ini adalah skala. Okey, skala perniagaan. Okey. Macam biasa saya highlight dulu yang biru sebab saya nak beritahu apa skala syarikat ni. Okey, skala perniagaan di Herbs Holding merupakan skala antarabangsa zon. Okey, skala antarabangsa zon. Dia berada di skala antarabangsa tapi peringkat zon. Kenapa? Baca dekat sini. Mana cikgu dapat ni? Ada. Bukan saya reka. Yang ni kamu tak perlu cipta, tak perlu reka. Benda ni memang dah ada dalam maklumat. Kamu tinggal cari sahaja dalam internet. Pilih satu nama perniagaan, kamu type dekat Google tu, nanti dia akan keluar, kamu baca sahaja. Maka ambillah mana yang terlibat. Tak payah ambil semua. Ambil kopi mana yang terlibat sahaja. Lepas tu nak buat ayat sendiri lagi baik. Okey? Okey, kenapa saya kata dia skala antarabangsa zon? Okey, tengok kat sini. Demi memastikan produk DIHERBS mendapat tempat di hati pengguna, pelbagai teknik pemasaran digunakan oleh Datuk Alif Syukri untuk memperkukuhkan jenama DIHERBS di pasaran Malaysia.
Okey. Dan melangkah sehingga pasaran Asia Tenggara. Dia mention kat situ. Seperti Singapura dan Brunei. Bagi menarik perhatian orang ramai, pengasas produk ini sendiri iaitu Datuk Ali Shukri selalu menggunakan tagline telajak laris bagi menarik orang ramai terhadap produknya. Itu je. Yang lain-lain tu tak ada kaitan pun. Cikgu kalau kamu nak cikgu saya nak tulis pendek macam tu je boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey? Tak ada masalah. Yang penting melengkapi kehendak arahan soalan yang pertama tadi cikgu tunjuk. Okey, boleh? Okey. Muka surat yang terakhir. Bukanlah terakhir, bukan yang paling belakang lah. Yang ini tentang maklumat terakhir. Okey, kita dah cerita skala. Now kita cerita sektor. Okey? Sektor. Sektor dia apa macam biasa saya highlight kan. Okey. Saya cakap kat dia, saya cakap yang ni adalah sektor kedua dengan sektor ketiga. Yang ni kena kenal pasti. Tak ada dalam kamu Google ke apa, kamu pergi Wikipedia, dia tak tulis sektor kedua, sektor ketiga. Tidak. Kamu dah belajar, maka kamu kena kenal pasti. Faham? Bila kamu dah kenal pasti, kamu buat ayat ni. Okey, buat ayat ni. Alright. So, kenapa saya kata dia sektor kedua dan sektor ketiga? Okey, kerana produk dihasilkan di kilangnya sendiri. Maksudnya perniagaan Datuk Ali Shukri ni menghasilkan, dia memproses produk di kilangnya sendiri ayat dia. Kalau pemprosesan, itu berada pada sektor kedua. Okey. Kemudian apa lagi? Dia cakap yang ni tak ada kaitan lah ni. Terkenal seperti benda. Ini tak ada kaitan. Okey. Selain menghasilkan produknya sendiri yang berasaskan alami, nampak? Sekali lagi sektor kedua. Holder juga membekalkan produk kesihatan dan juga kecantikan produk kesihatan dan kecantikan merupakan produk yang terlaris di pasaran. Maksudnya dia bekalkan produk, dia jual barang tersebut. Bukan setakat dia ada kilang, dia juga ada kedai dia sendiri. Nampak kedai dia sendiri. Kedai dia sendirilah. Kalau dia proses, dia agih-agihkan kat pembekal, itu adalah perkilangan saja. Tapi masalahnya, Datuk Ali Shukri ni dia ada kedai dia sendiri juga. Jadi, dia ni merupakan sektor kedua dan sektor ketiga. Menjual produk dan mengeluarkan produk. Okey, kalau dikata pemprosesan sahaja di kilang sahaja, itu sektor kedua. Boleh faham ya? Ini adalah muka surat paling belakang sekali. Mana kalau saya print ada 6 muka surat, print depan belakang. Yang mana cover muka hadapan tadi yang mula-mula, yang ini adalah paling belakang. Kan? Lawa sikit. Make sure kemas kamu buat. Okey, ini saya ulang balik. Ini contohnya ni ya. Yang ini muka hadapan. Sekiranya kalau print, inilah muka paling hadapan. Ini sejarah ya. Sejarah penubuhan. Yang ini milikan dan aktiviti. Okey. Kemudian ini skala. Okey, skala. Kemudian ini sektor. Sektor tak susah pun. Buat simple-simple pun tak apa. Ini adalah muka belakang. Okey, boleh? Kamu boleh buat dalam pelbagai bentuk macam mana sekalipun mengikut kreativiti kamu. Kalau kamu nak guna Word boleh, PowerPoint boleh, Canva boleh. Sekarang ni dekat internet banyak kamu anak IT sepatutnya kamu tahu nak menggunakan semua software, semua aplikasi-aplikasi yang seperti itulah. Okey, boleh Kalau ada soalan janganlah segan dan silu, bertanyalah. Kalau diam-diam lepas tu tak siap, itu yang tak nak tu. Okey. Kita jumpa lagi nanti. Sekian, terima kasih. Jangan lupa bertanya ya. Kalau segan nak bertanya depan-depan kawan-kawan, personal pun boleh. Okey? Jangan segan bertanya. Tolong bertanya. Tak faham bertanya. 24 hours. Tak adalah 24 hours. Hari-hari insya-Allah boleh jawab. Okey? Assalamualaikum. Salam sejahtera.